Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih sudi singgah di channel saya. Okey, pada hari ini saya akan ceritakan kisah seram yang berlaku pada sahabat saya sendiri. Nama sahabat saya Amer. Kami kenal memang daripada kecil lagi lah. Dan cerita ni berlaku pun dah lama. Masa tu umur kami 11 tahun. Tahun 2002. Jadi, kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku di ladang kelapa sawit. Ayah saya dan ayah Amer ni kerja sekali lah di tempat yang sama sebagai pegawai ladang. Jadi membesar di ladang sawit ni satu benda yang seronok lah. Sebab tahun 2002 tu belum ada gadget, belum ada handset touchscreen, tak ada internet pun tak ada. Kalau TV pun kita pakai area yang jenis tinggi tu, yang kena pulas tu. Kalau dah habis-habis pulas pun dapatlah satu channel macam tu je. Dulu saya ingat di rumah saya cuma dapat channel TV7 saja. Jadi waktu petang biasanya kanak-kanak di ladang ni, kita orang akan habiskan masa di padang lah. Sama ada main bola, main layang-layang, main kejar-kejar, lepas tu main di taman permainan, macam tu lah. Tak pun jalan-jalan rumah member, main dekat tempat lain. Jadi kejadian ni berlaku apabila satu petang tu Amir dia keluar bermain layang-layang. Kita orang dah pakat masa tu, saya pun ada sekali lah. Dah pakat kita beli layang-layang. Jadi masa tu ada tiga orang, saya, Amir dan seorang lagi saya pun tak ingat dah nama dia apa. Kita orang beli layang-layang yang jenis plastik tu, yang petak, yang plastik tu, main di taman permainan. Jadi kita orang pun petang tu dalam pukul 5 macam tu kita orang pergi taman permainan. So memang seronok lah. Masing-masing pakat tengok lah layang-layang siapa yang terbang lagi tinggi. Jadi layang-layang si Amir ni saya tengok memang tinggi betul lah, sampai tak berapa nak nampak lah. Lepas tu tiba-tiba layang-layang dia terputus, talinya terputus. Angin kuat dekat atas, dekat tempat tinggi tu, angin kuat. Jadi putus. Dan kita orang tengok layang-layang tu dia jatuh menjunam di kawasan sawit. Kawasan sawit yang tempat layang-layang tu jatuh tu dah hampir dengan sekolah. Sekolah kita orang memang dalam ladang lah, memang dalam ladang sawit. Samalah dengan taman permainan tu. Jadi saya dan kawan saya seorang lagi ni tolong si Amir ni pergi cari layang-layang dia. Kita orang pergi masuk blok ladang sawit tu. Masuk memang tak jumpa lah. Tak jumpa di mana. Sedar-sedar memang dah dekat dengan sekolah tu. Tengok orang ramai main bola hari tu. Jadi saya, Amir dan kawan kami seorang lagi tu, kita orang buat keputusan lah, kita main lah. Kita main bola lah. Dah main layang pun dah tak jadi dah. Tinggal 2 orang je. Layang-layang Amir dah tak ada, kira nak sambung main layang-layang tu memang dah tak seronok lah. Jadi sekolah di ladang ni terletak di Dungun. Ladang tempat saya cerita ni ada di Dungun, ladang sawit. Jadi kat situ semua pelajar dicampur, pelajar tempatan dan pelajar daripada pekerja luar lah, anak-anak pekerja luar, pekerja Indonesia, pekerja berumah, semua campur. Di sekolah kita orang ni kecil je. Sekolah ni campur, kelas pun campur. Macam darjah 1 satu kelas, darjah 2, darjah 3 campur satu kelas, darjah 4, darjah 5 satu kelas, darjah 6 satu kelas. Dikira memang kecil lah sekolahnya. Pelajar pun tak ramai, boleh bilang. Jadi petang tu memang ramai. Budak Indonesia, budak Malaysia, budak berumah campur, semua main. Main pun pakai kaki ayam je, tak pakai kasut, tak pakai slipper. Cabut slipper tu terus pergi kejar bola. Dah penat main tu, memang penat betul lah kita orang main bola, memang main sungguh-sungguh lah. Dah siap main tu badan memang kotor lah, jatuh tergolek lah apa. Padang pun bukannya sempurna sangat. Banyak pasir daripada rumput. Dah penat dah penat main bola, sepak bola tu, nak balik Amir ni dia tak sedap badan. Dia dah mula rasa tak sedap badan. Dia kata baliklah dulu. Dia bagi tahu saya dan kawan seorang lagi, baliklah dulu. Jadi saya dengan kawan saya ni pun baliklah. Mula daripada situlah Amir ni cerita dekat saya. Amir cerita kat saya apa yang jadi kat dia lah selepas kejadian tu lah. Jadi lepas dah tak ada orang sekolah tu, Amir ni antara yang akhir
yang keluar daripada sekolah tu pada hari tu. Amir cerita dia rasa tak larat sangat. Bila saya dah balik, saya dengan kawan seorang lagi tu dah balik, dia rasa tak larat sangat. Jadi dia pun pergilah ke pipe air sebelah padang tu. Dia basuh muka, dia basahkan kepala dia, minum air. Kita orang minum air pahit je. Minum air pahit je dulu. Bila dah siap tu semua, dia pun mula berjalan keluar daripada kawasan sekolah tu. Okey, sebaik je Amir ni melangkah keluar daripada pintu gerbang sekolah tu, dia terus macam hitam macam tu. Dia macam black out, tiba-tiba gelap matanya, tak nampak apa. Dan dia pun tak ingat apa yang jadi lepas tu. Jadi Amir ni bagi tahu, malam tu tiba-tiba dia terjaga. Dia terjaga atas katil dengan berpeluh, dengan rasa badannya macam baru lepas baik demam, baru lepas kebah demam tu. Dia rasa macam tu lah. Badan dia berpeluh teruk. Lepas tu kiri kanan dia mak ayah dia ada. Lepas tu dia tanya mak ayah dia, apa yang jadi? Kenapa tiba-tiba ada atas katil ni? Dia tanya mak ayah dia. Mak ayah dia cakap tidurlah dulu. Tidur, mandi dulu, tidur dulu, baca doa, tidur. Jadi Amir ni pun ikutlah cakap. Biarlah tak tahu pun apa yang jadi, tidurlah dulu. Mandi, lepas tu dia siap semayang, dia tidur. Jadi keesokan harinya dia tak pergi sekolah lah. Dia ada di rumah je. Jadi masa tu lah mak dia cerita apa yang jadi. Jadi mak Amir ni cerita dekat Amir cerita dekat saya. Amir cerita sebenarnya masa dia lepas keluar daripada gate sekolah tu, dia berjalan ke rumah, balik ke rumah. Masa tu Amir dah pelik dah, macam mana dia boleh balik rumah. Masa tu dia pengsan, masa tu dia tak tahu apa benda yang take over badan dia dan baru pulang ke rumah. Tu satu misteri situ. Masa Amir masuk ke rumah daripada padang sekolah tu, jalan kaki balik ke rumah, masuk pintu rumah, masa tu ibu Amir dah perasan. Mak Amir ni dia ada insting yang kuat lah. Insting yang kuat, biasalah anak. Dia perasan anak dia balik ke orang lain yang balik. Dia perasan ada something wrong dengan anak dia ni. Jadi sebab apa mak dia cakap macam tu? Sebab pandangan mata Amir ni memang tajam daripada biasa. Dan masa mak dia tanya pun, dia tak jawab. Dia just jeling aja dengan pandangan yang tajam. Jadi masa tu mak Amir memang dah tak sedar hati dan rasa yang balik ni bukan anak aku. Memang jasad anak aku, tapi yang ada dalam badan anak dia tu bukan anak dia. Ada benda lain yang take over anak dia. Tapi benda tu bila mak Amir ni suruh mandi, dia ikut, dia pergi mandi. So memang balik mandi, Amir terus tidur. Amir ni family dia memang biasa malam pasang kaset mengaji. Pasang kaset mengaji sepanjang malam. Memang itulah kebiasaan hari-hari macam tu, tidur macam tu. Jadi kaset tu dia biarkan terpasang daripada malam sampai pagi. Jadi apa yang mak ayah Amir ni cerita dekat dia, malam tu Amir meracau, dia cakap panasnya serabutnya aku kat sini, dia cakap. Dan kadang-kadang Amir ni bercakap bahasa Thailand. Jadi tengah-tengah malam tu Amir dah meracau macam tu, mak ayah dia pun terbangun. So ayah dia memang dah tahu dah pasal benda ni. Lepas tu ayah dia ambil peluang lah. Ayah dia ambil peluang tanya, kau ni siapa? Macam mana boleh masuk dekat anak aku ni? Datang daripada mana kau ni? Lepas tu benda tu pun jawab lah, aku datang daripada sekolah, daripada blok dekat sekolah, blok dekat tepi sekolah tu, blok sawit. Aku datang dari hutan, dia cakap. Dah lama aku perhati dia. Jadi masa tu kita boleh faham lah macam mana benda tu boleh bawa Amir ni ke rumah dia. Mungkin dia dah perhati lama agaknya. Jadi ayah Amir ni dia ikhtiar lah. Dia ambil air, dia bacakan Fatihah, dia bacakan ayat kursi, dia sapu dekat muka Amir. Benda tu lagi kuat meracau. Panas ni aku serabut duduk kat sini, aku dah tak nak duduk kat sini. Lepas tu ayah Amir ni bagi tahu lah, kalau tak suka duduk kat sini, keluarlah. Lepas tu dengan izin Allah, benda tu pun keluar. Bila benda tu keluar, Amir ni tersedar lah. Amir tu tersedar. Jadi mak ayah dia ni bersyukur lah, ikhtiar dia orang menjadi. Keesokan harinya Amir tak pergi sekolah. Jadi bila ayah Amir pulang daripada kerja petang tu,
ayah Amir bagi tahu dekat Amir, bagi tahu dekat mak Amir. Di tempat kerja, ayah Amir ni ada dengar daripada pekerja, ada 2-3 orang anak-anak pekerja tu yang tak boleh pergi sekolah disebabkan gangguan yang sama. Dan 2-3 orang tu juga main bola sekali dengan kita orang petang tu. Jadi bukan Amir seorang lah yang kena. Lepas benda tu keluar daripada tubuh Amir, malam tu dia pergi kacau budak lain. Jadi dah habis cerita pasal hantu yang take over badan Amir ni. Tapi cerita ni ada sambungan dia. Benda ni berlaku pada tahun yang sama juga. Cumanya yang penampakan ni masa Amir dah nak masuk 12 tahun. Maknanya ujung tahun lah, ujung 2002 macam tu. Masa tu dia baru lepas sunat, baru lepas berkatan lah. Jadi Amir ni kan kita orang Melayu kita tahu, kalau bersunat biasa kita bubur, kita letak kain pelekat, kita bunjukkan ke atas macam tu. Kita ikat dengan tali, ada tali cross dekat atas, lepas tu ada satu tali pegang kita punya kain ke atas macam tu. So bilik Amir ni macam tu lah bilik dia. Bila dah lepas sunat ni, jadi ada tali-tali, banyak tali kat atas. Jadi ada satu malam ni Amir baring biasalah dengan kain pelekat dia yang dibunjuk tu. Dia tak sihat malam tu. Dia macam demam, tak larat lah, macam sedar tak sedar macam tu lah. Jadi malamnya dia tersedar. Dia ternampak ada dua lembaga menyerupai beruk, menyerupai monyet, apa tu yang tangan panjang tu, yang macam mawas. Tapi mawas tu dia bukannya rupa mawas, dia rupa orang, rupa kawan Amir, kawan kita orang yang lebih tua daripada kita orang yang duduk di ladang tu juga. Ada adik-beradik, dia ambil rupa adik-beradik tu, ada 2 ekor benda tu. Benda tu saiz manusia dewasa. Amir cakap dia duduk bertenggek macam orang duduk mencangkung, dengan tangan terjulur ke bawah, tengok dia dengan pandangan yang tajam. Benda tu dia bertenggek atas tali. Amir cakap kalau nak tengok benda ni, kalau orang yang pernah tengok cerita Labu Labi dia tahulah. Ada satu babak dalam cerita Labu Labi ni, yang P. Ramlee dengan M. Zain tu jadi Tarzan. M. Zain jadi Tarzan, P. Ramlee jadi harimau yang tak ada ekor tu, harimau sekolah tu. Lepas tu Haji Bakir jadi pembantu Tarzan. Dia pakai baju macam baju monyet. Haji Bakir tu dia pakai kostum tu macam tu lah Amir nampak. Jadi bila Amir ni dia cerita dekat ayah dia esokan hari, sebelum tu Amir dia tengok benda tu, dia tak ada rasa takut sebab dia macam separuh sedar. Sebab dia tak sihat, dia terlalu lemah lah. Dia sedar tak sedar macam tu. Jadi dia tak ada rasa takut. Keesokan hari bila dia cerita dekat ayah dia bagi tahu benda tu asal daripada hutan. Dan barangkali benda yang sama lah yang masuk dalam badan dia hari tu. Ada lagi kisah-kisah yang berlaku di ladang, yang berlaku pada saya sendiri pun ada. Tapi setakat ni saya cerita pengalaman Amir ni lah dulu. Kalau pengalaman saya tu nanti saya ceritakan lain video lah. Saya harap anda semua terhibur. Yang dah subscribe saya, terima kasih banyak. Yang mana yang belum subscribe tu, bolehlah subscribe. Jika anda suka video saya ni, jangan lupa subscribe, tekan like dan share video saya kepada orang lain. Dan jangan lupa tekan butang bell, butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Jangan kita takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Assalamualaikum.